Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Dr. Muhammad Ifania bin Abdullah bersama dengan dua lagi rakan saya iaitu Dr. Ghazali bin Ismail dan Encik Nordin bin Osman akan membentangkan tajuk kajian kami yang bertajuk Budaya Animisme dan Feudalisme dalam puisi-puisi sastrawan negara Muhammad Haji Saleh. Baik, ini adalah tokoh yang kami kaji iaitu sastrawan negara Muhammad Haji Saleh, dan untuk kajian ini kami menggunakan metodologi iaitu menggunakan kaedah kualitatif. Teori yang kami gunakan adalah teori budaya Chris Becker, dan kajian ini merupakan kajian kepustakaan dan teks di mana sebuah buku sastrawan negara Muhammad Haji Saleh yang bertajuk Sajak-Sajak Sejarah Melayu yang mengandungi 43 buah sajak terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2019 akan dikaji. Baiklah, kita pergi terus kepada pengenalan di mana terdapat pelbagai perkara yang memang tidak dapat diterangkan dengan ilmu pengetahuan yang bersifat akaliah, di mana pemikiran masyarakat Melayu tradisional memang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran serta keharmonian hidup mereka. Jadi setiap nilai falsafah dan worldview yang terdapat di sebalik pemikiran berkait rapat dengan kepercayaan warisan. Tradisi ini mempengaruhi setiap perkara dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional pada masa dahulu. Sesungguhnya, alam pemikiran orang-orang Melayu tidak mungkin dapat diteroka dengan mudah. Malah mungkin tidak dapat memberi jawapan yang dapat memberi kepuasan kepada orang ramai. Demikianlah kata-kata Wan Abdul Kadir pada tahun 1994, muka surat 34. Baiklah, kita pergi pada bidang yang pertama, bahagian pertama yang kami kaji iaitu budaya animisme. Muhammad Haji Saleh memperlihatkan hal kepercayaan tradisi masyarakat Melayu tradisional pada peringkat awal berbentuk animisme, di mana mempercayai kewujudan semangat dan kuasa gaib. Sebenarnya itu wujudlah pemujaan dan penyembahan pada batu-batu, pokok-pokok, sungai-sungai, gunung dan fenomena alam yang lain. Masyarakat Melayu tradisional sering mengaitkan satu kejadian atau peristiwa yang dialami mempunyai petanda dan alamatnya yang tersendiri. Puisi Cetera yang ke-11 mengisahkan tentang kejadian seekor pelanduk putih yang berjaya menewaskan Raja Buruan Raja Iskandar Shah, di mana pelanduk yang kecil dan lemah ini memperlihatkan keajaiban kepada raja dengan mampu menendang anjing raja ini jatuh ke dalam sungai. Kejadian ini memberikan satu petanda baik kepada Raja Iskandar Shah untuk membina sebuah negeri. Ini dapat dilihat melalui puisi seekor pelanduk putih terhenti oleh salak hutan. Matanya perang seperti batu akik, bahunya pendek, berminyak dan warna hari. Badannya langsing, telinganya tirus. Ia berdiri merenung anjing. Matanya mengumpul keputusan. Ia berpaling, kudrat datang ke jasad, kakinya menendang secepat air jerang. Ini daerahnya dan ini haknya. Anjing dipulangkan ke air. Raja Iskandar Shah turut melihat keistimewaan pokok tempat baginda berteduh. Bentuk pokok yang besar, akar yang kuat, berdahan dan berdaun rendang mampu meneduhkan diri baginda daripada pancaran matahari. Ditambah pula kesuburan tanah yang mengurniakan buah-buahan buat manusia dan magas tua. Keriangan burung-burung dan hidupan hutan menghadirkan satu suasana yang meriah, harmoni dan memberi ketenangan kepada jiwa raja. Ini dapat dilihat melalui puisi. Pohonnya indah, berdiri redup, sepemeluk penuh batang bunda. Kulitnya tebal, dahannya liat, akar teratur di sekelilingnya. Di antara daun, burung menyanyi, mematuk buah berlompatan di dinding bayang. Riang pohon dibunyikan magas tua, tenang teduhnya mengalir ke hati pemburu. Puisi Cetera yang ke-72 memaparkan tentang asal-usul negeri Pasai. Ketika Sultan Malikus Salib menaiki gajah bernama Permadawana menuju ke pantai, anjing buruannya telah menyalak ke arah satu tanah yang tinggi. Baginda mendapati tanah tinggi yang disalak oleh anjing baginda mempunyai satu kedudukan yang strategik dan sesuai untuk jadikan negeri. Lalu diarah pengikutnya untuk mendirikan sebuah istana dan sebuah negeri. Diberi nama Pasai sempena nama anjing baginda. Maka akhirnya makmurlah Pasai dengan kedatangan para pedagang. Ini dapat dilihat melalui puisi. Setiap anjing terdengar pada salak panggil. Patah-patah suaranya bergaul melanggar bukit. Ekornya bergetar menunggu tuan dan puji. Pantai tasik hati sultan masih penuh dengan laut. Salak Pasai membawa mata tuanku ke alur air, ke tebing datar. Berdirilah kampung di tepi air, kapal singgah ke pelabuhan. Padi menguning di paya, negeri pun makmurlah.
Kajian seterusnya berkaitan dengan budaya feudalisme. Masyarakat Melayu tradisional memiliki worldview bahawa raja atau sultan golongan pemerintah dari keturunan dewa-dewa dan memiliki daulat. Menurut Harun Daud 1989 muka surat 38, beberapa pengaruh Hindu-Buddha yang ketara dalam masyarakat Melayu sebagaimana dalam sejarah Melayu ialah kepercayaan kepada dewa-dewa, penjelmaan dan kesaktian. Masyarakat Hindu percaya bahawa terdapat 3 dewa agung yang dianggap Tuhan dan wajib disembah, iaitu Brahman, Tuhan Pencipta, Vishnu, Tuhan Penyelamat dan Siva, Tuhan Perosak. Daripada Tuhan-Tuhan itu menjelma pula dewa-dewa sama ada yang baik atau jahat yang sering dikaitkan dengan kemuncak Gunung Mahameru. Kemuliaan tempat itu digunakan oleh pengarang sejarah Melayu apabila menyatakan bahawa putera Raja Suran turun di Bukit Siguntang, Mahameru, Palembang. Menurut Harun Mapiah, Ismail Hamid, Siti Hawa Saleh, Abu Hassan Syam, Abdul Rahman Kae dan Jamilah Haji Ahmad, tahun 2000, muka surat 283. Konsep Dewa Raja meyakinkan masyarakat bahawa raja adalah orang yang istimewa dan mempunyai unsur-unsur kemuliaan dan keistimewaan. Manusia yang terpilih sebagai raja berhak menduduki tempat yang tertinggi dalam masyarakat kerana kepercayaan raja adalah penjelaman semula atau reinkarnasi para dewa yang dalam kepercayaan agama Hindu adalah setaraf dengan Tuhan. Puisi cerita yang ke-12 memperlihatkan ketaatan Bendahara Seri Wak Raja yang tidak berbelah bagi kepada Sultan Muzaffar Shah. Bendahara sanggup menelan segala kemarahan Sultan, menanggung segala kesedihan jiwa dan melakukan apa sahaja untuk mengembirakan Sultan. Konsep pantang derhaka kepada Sultan terpelihara dengan sebaik-baiknya oleh Bendahara Seri Wak Raja melalui puisi Aku Bertuan. Tiap perasaan mesti pendam di bawah amarah atau kesukaan raja. Bahasa khususan setiap pagi supaya memanjat kepada senyum Sultan berbunga di mata serta air mukanya. Aku bertuan. Peristiwa kedatangan Bendahara Seri Wak Raja ke istana tidak disedari oleh Sultan. Sebagaimana telah datang keluar pintu, maka Sultan Muzaffar Shah pun berangkat masuk sebab sudah lama baginda duduk. Tiada baginda tahu akan bendahara datang itu, maka pintu pun ditutup orang. Bendahara Seri Wak Raja beranggapan Sultan murka dan tidak lagi menyukai dirinya. Sultan tidak lagi ingin berjumpa dengan dirinya. Bendahara pulang ke rumah dalam perasaan malu dan sedih lalu membunuh diri dengan meminum racun. Tindakan bendahara membunuh diri di bawah sistem feudal berkonsep pantang derhaka kepada raja dianggap mulia dan memperkukuhkan waltansung masyarakat Melayu tradisional perihal kedudukan pemerintah memiliki daulat. Melalui pintu itu menutup di muka, menutup juga jalan masa depanku. Warna perang tuanya menggelapkan matahari. Puisi cerita yang ke-71, mitos peristiwa pengislaman Merah Silu oleh Rasulullah SAW menerusi mimpi memperlihatkan golongan pemerintah merupakan golongan istimewa. Berlainan cara pengislaman berbanding rakyat jelata. Ketika Merah Silu tersedar daripada tidur, didapati tubuh baginda berbau wangi. Mitos ini bertujuan memperlihatkan kehebatan golongan raja. Melalui puisi, kalimah syahadah yang diucap oleh Fakir Muhammad semalam masih terulang oleh alun ingatan. Maknanya, mendiamkan aku dan menuntut aku beragama. Indah Rasulullah terasa di mulut, di antara mimpi dan kenyataan. Tapi suaranya jelas, manisan di hujung lidah, seperti air tebu sungai. Selain itu, peristiwa Singapura dilanggar todak turut dipaparkan oleh Muhammad Haji Saleh yang memperlihatkan seorang budak bijak bernama Hang Nadim berjaya menyelesaikan masalah negara. Namun begitu, akibat termakan hasutan menteri dan risau kedudukan baginda tergugat, akhirnya raja telah menjatuhkan hukuman mati kepada Hang Nadim yang merupakan aset bernilai kepada negara. Menerusi puisi citra yang ke-10, Muhammad Haji Saleh memperlihatkan kesudahan hidup seorang budak pintar yang berjasa kepada negara pada masa feudalisme menerusi bicara seorang ayah. Biarlah katamu pecah di pendengaran mereka, membuat mereka mula berbicara dengan suara lain, sedarkan akan wujudnya manusia di luar istana. Titik darah kita akan dibayar dengan sejarah yang akan tahu padanya. Negeri ini juga akan menanggung dosa rajanya. Singapura akan hapus dengan kebodohannya. Peganglah tanganku Nadim, ini juga negeri kita. Penutup, berdasarkan kepada puisi-puisi Muhammad Haji Saleh, jelas memperlihatkan budaya animisme dan vandalisme telah wujud sekian lama dalam masyarakat Melayu. Malah terdapat segelintir masyarakat Melayu yang masih mengamalkan sehingga kini. Muhammad Haji Saleh dilihat seorang penyair yang berupaya menaratifkan kepada kita menerusi puisi segala yang diperolehi menerusi pembacaan.
atau yang dialaminya. Puisi-puisi beliau berupaya memberikan kepada para pembaca pemahaman dan panduan rujukan tentang cara hidup masyarakat Melayu dulu kala menerusi sajak-sajak sejarah Melayu. Sekian